الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang berbahagia, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya dan sidang Jumaat sekalian agar sama-sama kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Sidang Jumaat sekalian, hari ini 26 Syawal 1435 Hijrah. Syawal disebut sebagai bulan kemenangan kerana umat Islam telah berjaya melalui tarbiyah Ramadan dalam mendidik seluruh panca indera ke arah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hakikat kemenangan tidak akan dapat dirasai melainkan bagi orang yang benar-benar berjuang sebagaimana lawang kemenangan yang terus diingati dan disebut oleh seluruh umat Islam, terutamanya apabila tiba hari raya, dengan lawangan yang bermaksud dia, yakni Allah, memuliakan dengan memberi kemenangan kepada tenteranya dan mengalahkan tentera bersekutu kufar, yakni Ahzab. Lawangan pertama kalimah tersebut ialah pada bulan Syawal pada tahun ke-5 Hijrah. Lawangan kemenangan itu diulang setiap tahun untuk membangkitkan semangat kita dalam memperjuangkan Islam yang merupakan satu-satunya agama atau cara hidup yang sempurna lagi benar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini aku, yakni Allah, telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, meyakini tentang betapa sempurnanya agama Islam dan hebatnya segala sistem yang datang daripada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka kita wajib memerdekakan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat sekeliling kita, seterusnya negeri dan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan yang cuba menyekat sistem Islam daripada hidup subur. Antara kebebasan yang mesti kita lakukan ialah: pertama, membebaskan diri daripada menyekutui Allah Subhanahu wa taala dari segi penyembahan dan pergantungan hidup. Amat malang bagi sebahagian masyarakat hari ini yang dimomokkan dengan kepercayaan tahayul dan khurafat, terutamanya melalui filem seram, sehingga mereka berada dalam ketakutan kepada kuasa yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya amalan sihir semakin subur serta pergantungan kepada Allah semakin hilang. Antara amaran keras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seperti mana yang disebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, sesiapa yang mendatangi seseorang yang meramal atau menenung nasib suatu yang gaib, lalu ia mempercayainya apa yang dikatakan oleh tukang tenung tersebut, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yang kedua, membebaskan diri daripada menyembah sesama manusia supaya hilangnya sikap manusia yang mempercayai dan mengikut kata-kata dan perbuatan orang yang berpangkat, berpengaruh atau berkuasa, berharta serta membuta tuli walaupun jelas bercanggah dengan Islam. Ini dapat mengelakkan daripada terus suburnya undang-undang rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras golongan miskin, yang berkuasa menzalimi rakyat jelata. Yang ketiga, membebaskan diri daripada sebarang bentuk kezaliman sistem manusia, perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan. Sidang Jumaat sekalian, kemerdekaan yang hakiki bukan setakat bertukar tangan orang yang memerintah daripada penjajah kepada anak watan, anak negeri. Sebaliknya, bebas daripada terus tunduk kepada perundangan ciptaan penjajah yang kejam dan zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dan menyembah atau memuja taghut serta mereka merujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang menggembirakan sebaik-baik saja mereka meninggal dunia. Oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku. Sidang Jumaat sekalian, dalam surah Al-Furqan ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Nampakkah keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya supaya jangan sesat? Sidang Jumaat sekalian, sesuai dengan penerusan tarbiyah Ramadan yang diikuti dengan puasa 6 pada 6 hari dalam bulan Syawal, maka sama-samalah kita berdoa dan kita berusaha agar dapat membebaskan diri kita daripada dua lagi bentuk penjajahan yang berbahaya yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu yang menyuruh kepada kejahatan dan juga kemaksiatan. Hawa nafsu yang menyuruh kepada kejahatan dan juga syaitan yang pandai menipu daya
untuk membawa kita kepada kerugian dunia dan akhirat. Ramai umat Islam hanyut dalam kemungkaran seperti malas sembahyang, bergaul bebas lelaki dan perempuan bukan mahram, mendedahkan aurat, makan riba, berjudi, terlibat dengan najis dadah, rasuah, pecah amanah, akibat daripada dijajah oleh hawa nafsu dan syaitan. Maka akibat daripada hanyut dijajah inilah menyebabkan hati mereka menjadi mati, yang mengakibatkan mereka tidak lagi menghiraukan berkenaan halal dan haram, dosa dan pahala, syurga dan neraka. Oleh itu, dalam kita membebaskan golongan ini dan diri kita serta keluarga kita daripada terus dijajah pemikirannya, maka antara perkara yang wajib dilakukan ialah sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibrahim bin Adham, yaitu 5 cara untuk kita mengubati hati kita yang mati. Yang pertama, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Yang kedua, memperbanyakkan puasa sunat. Puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis, atau sekurang-kurangnya 3 hari dalam sebulan, seperti mana yang dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat, supaya tidak meninggalkan amalan tersebut sekurang-kurang 3 hari puasa sunat dalam sebulan, atau lebih baik Isnin dan Khamis, atau puasa yang terbaik seperti mana puasa Nabi Daud, puasa selang sehari, sehari berbuka, sehari berpuasa. Yang ketiga, melatih diri kita untuk bangun beribadat pada malam hari, qiyamul lail, salat tahajud. Antara waktu yang makbul, yang sangat mustajab doa, ialah ketika mana sepertiga yang akhir pada malam hari. Yang keempat, sentiasa hadir ke majlis ilmu dalam menambahkan apa yang kurang, serta kita memperbaiki apa yang silap. Di masjid kita, di surau dalam qaryah kita, dan di mana saja kita perhatikan majlis ilmu berselerakkan. Cuma tergantung kepada kita, sama ada kita mahu memberikan masa, mahu melapangkan diri untuk menghadirkan diri atau tidak. Mimbar pada hari ini mengambil kesempatan, marilah kita mengamalkan perkara ini. Yang keempat yang dipesan oleh Ibrahim Adham, supaya kita tidak termasuk kalangan orang yang hatinya mati, kita menghadirkan diri ke dalam majlis-majlis ilmu. Yang kelima, banyak berfikir tentang hubungan kita dengan Allah di waktu sunyi. Kita bermuhasabah, merenung tentang diri kita, agar kita dapat menghitung diri dari segi amal ibadat kita, taubat kita atas segala dosa yang kita lakukan. Ingatlah bahawa manusia yang beruntung ialah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari yang semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Manakala manusia yang paling rugi ialah manusia yang hari ini lebih teruk daripada semalam, dan hari esok lebih teruk daripada hari ini. Wal-'iyadzubillah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Artinya, syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma, dan menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, bersifat bakhil dan kedekut, sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah maha luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 268. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini
kebanyakan negara umat Islam, termasuk negara kita, yang telah merdeka daripada penjajahan bangsa, tetapi sayang, sebahagian besar masih terjajah dari segi perundangan dan sistem hidup, cara hidup. Banyak penjajahan hari ini tertumpu kepada penjajahan pemikiran, al-ghazwatul fikr. Walaupun makin banyak yang diteruskan melalui peperangan fizikal, antara penjajahan pemikiran ialah melalui industri pemberitaan dunia hari ini yang sudah sekian lama tersasar daripada kebenaran apabila ia dimonopoli, dikuasai sepenuhnya oleh kuasa besar yang kebanyakannya dimiliki, dikuasai oleh tokoh-tokoh Yahudi Zionis. Apabila mereka menguasai media, sudah pastilah berita yang diterima oleh masyarakat hanya yang terbaik berhubung dengan rejim Zionis. Sebaliknya, berita yang menunjukkan penindasan kezaliman mereka terhadap umat Islam, sama ada di Palestin atau di seluruh dunia, mereka cuba tutup dan halang daripada pengetahuan umat Islam seluruh dunia. Lihat saja siapa yang ada di belakang media antarabangsa seperti CNN, CNBC, Fox, Reuters, BBC dan seumpamanya. Demikianlah mereka menghalang dan menyekat sumber berita yang sebenar, sehingga kesengsaraan umat Islam di Somalia, di Kenya, Sudan dan seumpamanya digelapkan begitu sahaja. Musuh Islam sentiasa berusaha siang malam untuk melemahkan dan memecahkan perpaduan umat Islam dengan berita-berita palsu. Oleh itu, sudah menjadi fardu kifayah kepada umat Islam untuk menjadi pembekal berita yang sebenar tanpa perlu bergantung kepada sumber asing ini. Begitu juga kita rasa sedih apabila televisyen, akhbar, radio dan di negara umat Islam, akhbar radio di negara umat Islam seolah-olah terikut-ikut dengan cara mereka, dengan dipenuhi dengan pembohongan, berita-berita palsu yang menjadikan isu negatif yang berkaitan dengan kaum dan agama dalam mewujudkan suasana ketakutan dalam masyarakat. Sesungguhnya umat Islam, orang yang beriman, tidak akan disengat di tempat yang sama dua kali. Orang yang cerdik tidak mudah ditipu hidup-hidup. Orang yang bermarwah tidak boleh dijual beli seperti barangan dan binatang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, penjajahan sesebuah bangsa dan negara kebanyakannya membawa suatu perubahan yang besar kepada rakyat dan keadaan negara yang terjajah. Kebiasaannya, setiap penjajahan kufar terhadap negara umat Islam akan membawa 3G yang akan menjadi matlamat utama mereka. Pertama, God, Tuhan atau agama penjajah. Yang kedua, glory, yaitu kemasyhuran dengan kejayaan penjajahan yang dilakukan mereka. Dan yang ketiga ialah goal, yaitu mengaut keuntungan daripada hasil mahsul yang didapati daripada negara yang dijajahnya. Kedatangan Portugis ke negara tanah Melayu dengan runtuhnya empire Kesultanan Melayu memulakan era penjajahan di negara kita. Penjajahan kufar ini bukan sahaja mengubah sistem politik, sosial dan ekonomi Islam kepada sistem ciptaan manusia, malah penjajah turut berjaya melahirkan umat Islam yang berfikiran seperti mana penjajah
melalui sistem pendidikan yang begitu besar kesannya terhadap pendidikan pada hari ini. Sementara penulisan sejarah pula yang diajarkan di sekolah dan universiti tidak banyak menyentuh tentang matlamat menghancurkan Islam melalui penjajahan. Sebaliknya yang banyak disentuh ialah mengaut keuntungan emas dan rempah sahaja. Malah peranan ulama dan pejuang kemerdekaan yang betul-betul melawan penjajah digelapkan. Sebaliknya anak buah penjajah British diagung-agungkan. Malah akhir-akhir ini suara marah kepada komunis begitu kuat bergema, sedangkan cara pemikiran mereka terus subur, antaranya menganggap bahawa agama adalah sebagai candu masyarakat atau agama amat berbahaya dan boleh memudaratkan jika negara berpegang kemas dengan agama. Golongan ini begitu takut jika masyarakat kembali kepada Islam yang sebenar yang akan membimbangkan mereka. Kebanyakan negara umat Islam yang sudah merdeka tetapi terus dipenjara, mereka bangun melaungkan bahawa mereka telah bebas, sedangkan mereka sebenarnya terus diberkas dari sudut pemikiran. Benarlah seperti mana kata seorang tokoh Islam bahawa kita tidak sepatutnya bergembira dengan kembalinya penjajah ke negara mereka. Sebaliknya kita patut bergembira apabila ruh, pemikiran dan undang-undang penjajah hilang daripada terus membelenggu umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Artinya, patutkah penduduk sesebuah negeri itu bersedap hati serta merasakan aman dengan kedatangan azab kami? Patutkah penduduk negeri itu bersedap hati serta merasa aman terhadap daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Atau patutkah penduduk negeri itu bersedap hati serta merasa aman apabila kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Maksud dalam surah Al-A'raf ayat 97 hingga 98. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil alamin wa akhirin wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulillah Ibrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya serta tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di mana saja kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui dan maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيتك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شه ابن المرحوم السلطان بدليشه. اللهم امنه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.